Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam diucapkan kepada para penonton setia Jom Channel yang sentiasa bersama kami pastinya hari ini Selasa. Ramai yang nanti-nantikan ruangan kita bersama dengan bicara Najib Razak tanpa gunakan jara, dan malam ini kita akan bersama untuk episod ataupun siri yang ke-59 insya-Allah. Dan walaupun dalam kekangan jarak dan sebagainya, saya dengan Tuhan Hanif insya-Allah, Tuan Hanif akan berusaha sedaya mungkin untuk kita live daripada rumah beliau. Dan juga kru-kru kita, terima kasih untuk kru-kru yang bertugas Jom Channel di Shah Alam yang sentiasa bersedia memberikan khidmat kepada subscriber Jom Channel yang sentiasa ingin mendapatkan perkembangan terkini berita tanah air dan juga tentang kes Najib Razak dan sebagainya. Apapun malam ini insya-Allah kita akan bersama sekali lagi dengan yang berbahagia Tuan Hanif Katri yang merupakan peguam kanan bersama dengan kita sudah pun bersedia. Saya rasa Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Saudara Zamawi. Apa khabar? Alhamdulillah, Tuan Hanif sihat ya? Alhamdulillah sihat. Dan pertengahan bulan Ramadan ni masih sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mak Tuan Hanif sihat ya? Mak Tuan Hanif? Ya, Alhamdulillah. Dia pun masih sihat. Masih berpuasa di umur 90 tahun. Alhamdulillah. Macam mana yang diceritakan oleh Tuan Zawawi tadi, Ibu Tuan Zawawi pun sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah yang kita harapkan sebenarnya. Tiada apa yang istimewa kecuali dapat berpuasa bersama dengan orang tua kita. Itu yang rasanya nikmat yang paling besar yang Allah bagi pada kita lah. Jadi kepada di luar sana yang masih berkesempatan, kalau ada ibu dan ayah, apa salahnya berpuasa bersama mereka, tapi kalau dengan kekangan PKP tidak ada masalah. Boleh telefon, bertanya khabar dan sebagainya. Okey. Baik, Tuan Hanif, malam ini kita ada satu episod istimewa. Kita katakan bahawa malam ini bicara Najib Razak tanpa gundakan jara. Malam ini merupakan edisi khas sempena COVID-19. Betul ya Tuan Hanif? Okey, dalam perbincangan kita selama 1 jam pada malam ini, insya-Allah saya sangat-sangat mengharapkan ada respons ataupun lebih kepada interaksi dengan para penonton di luar sana. Jadi penonton boleh menghantarkan soalan kalau anda ingin mengetahui dari sudut perundangan. Kita bersama dengan Tuan Hanif Katri dan insya-Allah soalan anda akan dihantar oleh pihak penerbit kepada saya dan saya akan bacakan dan insya-Allah Tuan Hanif akan menjawab secara langsung kepada anda pada malam ini. Sebarang kemusykilan insya-Allah kita serahkan kepada yang pakar untuk menjawabnya. Baik, Tuan Hanif, sebelum kita pergi secara detail tentang apa yang kita bicarakan tentang edisi khas COVID-19, saya dikhabarkan bahawa tentang kes perbicaraan Najib Tun Razak, ada perkembangan terkini yang Tuan Hanif ingin perkatakan untuk pengetahuan umum. Silakan. Ya, terima kasih Saudara Zawawi. Dan memang tepat sekali pada hari ini ataupun pada minggu sudah apabila kita berlangsung secara live streaming ni, kita telah berbincang tentang bagaimana kes-kes Najib Razak dan kes-kes lain telah pun juga terpaksa ditangguhkan disebabkan COVID-19 ni dengan perintah-perintah PKP. Tapi Alhamdulillah pada hari ini ada perkembangan. Di mana untuk kes yang telah lama berjalan iaitu kes SRC. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang menuntut rancangan ini masih ingat, melibatkan 7 pertuduhan berkaitan dengan jumlah 42 juta ringgit SRC. Pada hari ini, mahkamah telah mengadakan sebutan kerana PKP masih berlanjutan. Mahkamah tidak menjalankan perbicaraan tapi mengadakan sebutan. Dan perkembangan yang sihat adalah pada hari ini juga kedua-dua pihak pendakwa raya dan pihak pembelaan telah pun mengungsi ataupun menyampaikan hujahan bertulis masing-masing di hujung perbicaraan. Maksudnya step terakhir atau langkah terakhir sebelum mahkamah membuat keputusan juga telah ditetapkan. Di mana mahkamah telah menetapkan penghujahan lisan di atas penghujahan bertulis itu pada 1, 2 dan 3 hari bulan Jun yang akan datang. Iaitu lebih kurang seminggu selepas Hari Raya Aidilfitri.
Dan untuk pengetahuan para penonton, Ya. cara ringkas, dalam kes Najib Razak SRC ini, pada 11 November 2019, Mahkamah telah pun memanggil Najib Razak untuk memasuki pembelaan dalam ketujuh-tujuh pertuduhan. Dan setelah pembelaan bermula, dan pada 11 Mac 2020, iaitu lebih kurang seminggu sebelum PKP pertama bermula, pihak pembelaan telah menamatkan perbicaraan dengan saksi mereka berjumlah 9 orang. Baik. Jadi sekarang ni, apa yang berlaku pada hari ini adalah pihak pembelaan telah memfailkan hujahan bertulis yang dilaporkan setebal 643 muka surat yang akan menyenaraikan apakah dia isu-isu yang dibangkitkan sebagai pembelaan sama ada di bawah perundangan maupun fakta-fakta yang telah tampil melalui perbicaraan penuh tersebut. Pihak pendakwa raya pula difahamkan melalui laporan media telah memfailkan penghujaan bertulis berjumlah 306 muka surat. Now, para penonton tidak perlu nak bandingkan jumlah muka surat 643 lawan 306, dua kali ganda. Dalam undang-undang kuantiti tak penting. Yang penting adalah kualitinya. Dan memang pembelaan perlu memfokuskan isu dengan lebih mendalam. Sebab apa? Sebab pembelaan telah dipanggil. Jadi untuk menyangkal pertuduhan-pertuduhan tersebut, pembelaan perlu memberi penjelasan-penjelasan yang lebih mendalam. Oleh sebab itulah jumlah muka surat mereka lebih tebal daripada pihak pendakwa raya. Tapi yang penting, pada 1 hari bulan hingga 3 hari bulan Jun nanti, kita akan sama-sama dapat mengikuti hujahan-hujahan lisan ke atas hujahan bertulis tersebut. Dan seperti yang telah kita bincang sebelum ni, Saudara Zawadi, kebiasaannya apabila hujahan telah selesai, Mahkamah akan menetapkan keputusan lebih kurang 1 bulan selepas hujahan. Maksudnya, sekarang ni lebih pasti kita boleh katakan keputusan dalam kes SRC ini boleh kita jangkakan pada awal bulan Julai 2020. Baik. Tak sampai pun 2 bulan lagi. Ya, insya-Allah. Jadi itulah perkembangan terkini dan berkaitan dengan kes-kes lain seperti yang dimaklumkan minggu lalu, apabila sebutan-sebutan mereka akan wujud selepas PKP, maka Mahkamah akan menetapkan tarikh bicara. Dan seperti yang kita telah dimaklumkan oleh pejabat Ketua Hakim Negara Putrajaya pada hari semalam, hari Isnin 4 bulan Mei, mereka telah mengumumkan bahawa prosiding perbicaraan akan bermula di kesemua mahkamah di Malaysia mulai pada 12 hari bulan 5, iaitu minggu hadapan. Jadi kita mestinya insya-Allah akan diberi perkembangan pada tarikh-tarikh akan datang. Apakah tarikh-tarikh bicara lanjut untuk kes-kes lain, 1MDB, 1MDB IPIC, pengubahan laporan audit negara, kes Rosmah Mansur, kes Unan, kes Aziz Rahim dan semua kes-kes lain yang telah pun terpaksa tertangguh disebabkan isu kesihatan pandemik sedunia ni, iaitu COVID. Itulah dia perkembangannya. Baik, terima kasih untuk perkembangan itu Tuan Hanif. Saya rasa rakyat pun semua penonton pun sudah mula rupanya sudah pun mengetahui. Dan pastinya ramai di antara mereka yang tidak sabar untuk mengetahui perkembangan seterusnya. Apapun, kita tunggu pada tarikh 1 hingga 3 Jun nanti insya-Allah. Semoga tiada lagi tundaan lah insya-Allah. Semoga dipermudahkan segalanya. Baik, kita nak berbalik kepada tajuk perbincangan kita malam ini Tuan Hanif tentang edisi khas COVID-19. Kita nak berbicara lebih kepada perspektif perundangan. Maksudnya di sini adalah saya sangat-sangat memohon sebaik Tuan Hanif untuk menerangkan sejak berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan, daripada awal hinggalah ke hari ini, ada beberapa kes perundangan ataupun kesalahan ataupun kes-kes yang berlaku yang menyebabkan ramai di antara rakyat Malaysia yang kurang faham. Jadi saya nak minta pada malam ini untuk Tuan Hanif memberikan sedikit penerangan, pencerahan dan penjelasan kepada rakyat. Apa itu yang dikatakan kes-kes tersebut dan bagaimana ianya berlaku, bagaimana ia dibicarakan dan sebagainya. Baik, yang kita lihat sebelum ini, kalau kita lihat bagaimana orang-orang kenamaan, golongan-golongan VIP yang dikatakan ada mengatakan bahawa perundangan 2 darjat, perbicaraan 2 darjat, yang mereka tidak puas hati apabila rakyat marhain dibicarakan dengan secara begini keputusannya, manakala golongan VIP pula diletakkan keputusannya begini dan begini. Jadi mungkin
Tuan Hanif boleh terangkan kepada kita yang terkini dikatakan bahawa keputusan telah pun dibuat untuk binti Ahmad Zahid yang dikatakan pada hari ini. Jadi silakan Tuan Hanif untuk kita berbicarakan sedikit tentang topik itu dahulu. Silakan. Ya. Terima kasih Saudara Zawazi. Satu persoalan yang cukup baik dan tepat. Kerana dalam kita melangkaui ataupun kita terlibat dalam pergerakan terhad di bawah PKP ini sejak 18 Mac dan akan berterusan sedikit sebanyak sehingga 12 Mei dan berdasarkan kepada perkembangan lanjut mungkin selepas daripada itu kira lebih kurang 2 bulan ni saya berpendapat dari segi perundangan terdapat beberapa isu menarik yang telah wujud yang kita akan bincangkan pada hari ini. Tapi soalan pertama yang ditampilkan adalah salah satu isu tersebut, iaitu bagaimanakah mahkamah ataupun bagaimanakah sistem perundangan mengendalikan isu-isu pelanggaran ataupun jenayah ingkar PKP setakat ini. Kerana seperti yang kita ketahui, PKP sejak PKP pertama dan sehingga sekarang PKP kelima mempunyai perintah-perintah yang telah meluluskan keadaan-keadaan ataupun kesalahan-kesalahan jenayah yang boleh diambil tindakan di mahkamah oleh pihak berkuasa. Sama ada ianya terlibatkan rakyat biasa ataupun mana-mana pihak sekalipun. Tapi apa yang kita nampak pada peringkat awal ataupun apa yang rakyat persoalkan pada peringkat awal adalah apabila ada pihak-pihak individu rakyat biasa yang melanggari PKP, maka mereka akan ditahan dan dibawa ke mahkamah untuk diremand bagi tujuan siasatan di mana ada proceeding remand. Dan apabila diremand dan dilepaskan jaminan, perlu dibayar jaminan terlebih dahulu. Apabila pihak pejabat peguam negara membawa ke mahkamah, maka ada yang mengaku salah, maka dijatuhkan hukuman. Yang mana tak mengaku salah, diberikan jaminan oleh mahkamah dan diberikan tarikh selepas pada PKP. Dan mahkamah ataupun rakyat berpendapat bahawa ada pihak-pihak yang diberi jatuh hukum seperti masuk penjara contohnya. Dan ada juga yang diberi hukum seperti membuat khidmat masyarakat. Dan ada yang kenakan hukuman penjara ataupun minta maaf denda maksimum denda RM1,000. Dan jika dibandingkan dengan kes VIP yang dua kategori ini, satu adalah melibatkan Timbalan Menteri Kesihatan dan Exco Perak, dan satu lagi iaitu yang melibatkan anak ataupun puteri Zahid Hamidi, Presiden yang baru berkeputusan pada hari ini. Rakyat menyoalkan tentang cara pengendalian kes oleh pihak berkuasa. Saya perlu tegaskan di sini, pertama sekali Saudara Zawazi, bahawa kes yang melibatkan Timbalan Menteri Kesihatan berlaku di Lenggung, Perak pada 17 hari bulan April di satu mahad tahfiz. Dan pada masa itu yang ada adalah orang-orang ramai di situ dengan pesalah-pesalah yang telah dituduh di mahkamah. Tapi pihak berkuasa pada masa itu tidak berada di situ. Bezanya dengan orang biasa yang ditahan dalam roadblock contoh. Jadi pihak berkuasa ada di situ, kesalahan berlaku di hadapan mata mereka, maka mereka ditahan dan mereka dibawa untuk tindakan-tindakan prosiding keadilan seterusnya. Tapi di sini, dalam kes Timbalan Menteri Kesihatan dan Exco, apa yang berlaku adalah selepas majlis makan beramai-ramai, saya katakan ala kenduri tersebut, ianya telah dimuat naik ke dalam Facebook oleh salah seorang yang terlibat di situ. Kalau perkara itu tidak dimuat naik, mungkin sampai sekarang kita tidak tahu tentang kesalahan tersebut. So, bila dibuat naik, maka ada orang yang membuat laporan polis. Dan pihak berkuasa mengenal pasti tentang kewujudan laporan tersebut selepas kejadian itu sudah berlaku. Jadi kita kena berlaku adil kepada pihak berkuasa di sini. Baik. Yang pertamanya kita tak boleh sembrono mengatakan kenapa pihak berkuasa tak tangkap mereka terus. Sebab pada masa itu pihak berkuasa tidak berada di situ. Begitu juga dengan anak Zahid Hamidi. Sebab yang anak Zahid Hamidi pun ada dua isunya. Satu saya percaya adalah berkaitan dengan lawatan beliau dengan suami kepada Kementerian Alam Sekitar pada 20 hari bulan April tak silap saya. Pada masa itu pun pihak berkuasa tidak menahan dia sebab mereka tidak berada di situ pada masa itu. Apa yang berlaku, pesalah itu sendiri telah memuat naik gambar yang menunjukkan dia dan suami dia berada bersama dengan menteri ataupun timbalan menteri
berkaitan pada 20 April. Dan bila perkara itu tertular, maka orang ramai telah membuat laporan polis. Jadi sini ni kita kena berlaku adil dalam meminta keadilan dilaksanakan. Kita sendiri kena berlaku adil. Kita kena faham latar belakang kes. Jadi yang pertamanya, pihak berkuasa tak bersalah dalam perkara tersebut untuk tidak terus menangkap. Sebab mereka tidak berada di tempat kejadian. Yang kedua, sebaiknya laporan polis dibuat, kalau kita pergi balik dalam kes Timbalan Menteri Kesihatan, pada 18 bulan, iaitu sehari selepas kejadian, pada hari laporan polis dibuat oleh orang ramai, Ketua Polis Perak telah memberi satu kenyataan bahawa siasatan sedang dilakukan. Jadi secepat mungkin selepas laporan dibuat, pihak polis telah mengambil tindakan. Siasatan dibuat, pihak Timbalan Menteri tersebut, ahli exco telah dipanggil untuk memberi keterangan bertulis, dan selepas keterangan diambil daripada kehadiran orang lain di situ selama 13 orang, maka kertas siasatan telah dimajukan pada hari Isnin berturutan, iaitu pada 20 hari bulan. Terus kepada pejabat peguam negara. Dan pejabat peguam negara telah mengambil tindakan pada 28 hari bulan April, hari Selasa yang lalu. Jadi dari sudut itu ya, Saudara Zawazi dan para penonton, pihak berkuasa dalam pendapat saya telah melakukan tindakan keadilan yang sebaik mungkin dalam kedua-dua kes. Saya telah pun membuat kenyataan mengucapkan ribuan tahniah dan syabas kepada kontingen polis dan juga pejabat peguam negara. Sebab dari sudut itu tidak ada pemakaian konsep antara dua darjat. Pihak polis tidak mengasingkan orang biasa dengan orang kenamaan. Tidak ada. Ya? Apa yang berlaku adalah hukuman di mahkamah. Nah, hukuman ni kita kena faham. Hukuman yang dikuatkuasakan melalui undang-undang meletakkan hukuman maksimal RM1,000 ataupun penjara tidak melebihi setahun, ataupun kedua-duanya, ataupun dalam keadaan tertentu boleh dilepaskan di atas ikat jamin, ataupun boleh dikenakan khidmat masyarakat. Dia ada banyak pilihan. Jadi dalam sistem keadilan jenayah, mahkamah bertanggungjawab untuk melihat segala faktor. Tengok betapa seriusnya perkara tersebut, tengok umurnya, tengok jantina orang yang terlibat, tengok juga latar belakang kes. Dan kita kena faham juga, ada juga kes yang dituduh, orang-orang tersebut tidak dituduh semata-mata di bawah PKP. Ada antara mereka dituduh bersama dengan Seksyen Kanun Kesiksaan. Seperti contohnya menghalang pihak polis daripada melaksanakan tugas. Jadi ada pertuduhan-pertuduhan berganda. Jadi hukuman akan reflektif, akan terzahir untuk meliputi kesemua pertuduhan yang telah dikenakan. Walhal dalam kes kenamaan ni yang dibuat Timbalan Menteri Kesihatan, beliau dituduh di bawah PKP kerana mengadakan makan ala kenduri adalah suatu perkara yang dilarang secara beramai-ramai dan semestinya menggagalkan penjarakan sosial, yang semestinya mendedahkan bahaya kesihatan kerana mulut tidak bertuping, kita sedang makan dan sebagainya. Jadi dia punya konsep kesalahan jenayah adalah berkonsepkan keingkaran PKP semata-mata. Begitu juga dengan si anak Zahid Hamidi dengan suaminya. Beliau telah mengingkari perjarakan itu, iaitu keluar ke Putrajaya yang dikatakan pada masa itu dan masa itu zon merah. Jadi di sini ni mahkamah telah mengeluarkan hukuman yang mahkamah berpendapat adalah sesuai pada pendapat mahkamah. Saya tak mengatakan saya setuju. Tapi mahkamah telah mengenakan hukuman denda RM1,000 kepada Timbalan Menteri Kesihatan dan ahli exco. Begitu juga dengan 13 lagi yang dituduh di situ. Dan RM800 kepada anak Zahid Hamidi di sini, di Putrajaya pagi tadi, dan suaminya. Now, kalau mana-mana pihak tak puas hati. Jadi kalau mana-mana pihak bermaksud pendakwa raya lah. Kalau pendakwa raya tak puas hati dengan hukuman, ada jalannya. Boleh dirayu ke Mahkamah Tinggi. Tak ada sistem yang menghalang pihak yang tak berpuas hati untuk membawanya ke Mahkamah Tinggi. Begitu juga ya, pada peringkat awal PKP, kalau kita masih ingat, Cik Zawawi, saya perlu sentuh. Ada 2 orang lelaki rakyat Malaysia, keturunan
yang telah ditahan kerana mereka telah keluar kononnya untuk menangkap ikan untuk mendapatkan makanan untuk keluarga kerana kedua-dua mereka tidak ada punca pendapatan kalau kita masih ingat lagi pada pertengahan bulan Mac. Dan pada peringkat awal mahkamah bicara yang mendapati mereka bersalah di atas pengakuan mereka telah menjatuhkan hukuman penjara setahun ataupun beberapa bulan, 3 bulan minta maaf. Dalam kes tersebut tidak ada pihak yang membuat rayuan. Apa yang berlaku adalah mahkamah tinggi sendiri di bawah kuasa yang ada di bawah undang-undang telah memanggil kes tersebut untuk disemak hukuman. Baik. Dan memang peguam-peguam yang terlibat dalam kes tersebut kemudiannya telah pun memfailkan dokumen semakan yang sama. Jadi ada banyak kuasa untuk pihak yang tak puas hati untuk mengambil langkah seterusnya berkaitan hukuman. Jadi bagi sajalah dalam kes VVIP tersebut, walaupun rakyat mungkin nampak seolah-olah ada antara dua darjat ataupun dua jenis sistem keadilan untuk orang double standard lah. Kenamaan dengan orang biasa, saya tidak setuju. Ketidakpahaman ni dan kekeliruan ni adalah kerana kita sebagai orang biasa tidak faham sistem keadilan yang telah saya huraikan tadi. Yang mana yang berlaku di hadapan pihak berkuasa, yang mana yang tidak berlaku di hadapan pihak berkuasa. Dan berkaitan hukuman, ada cara untuk membetulkannya juga. Tapi saya perlu tambah di sini. Ada satu lagi konsep keadilan yang perlu terpakai dalam kes timbalan Menteri Kesihatan. Kerana mereka ni adalah orang-orang utama dalam sistem tadbir urus negara dan negeri masing-masing. Jadi apabila mereka sendiri atas pengakuan salah mereka, mahkamah telah mendapati mereka bersalah. Dan menjatuhkan hukuman. Tak kisahlah hukuman itu adalah hukuman penjara ke hukuman denda nanti sini. Tapi mereka telah didapati bersalah. Menyalahi perintah PKP. Dan PKP ni diwujudkan mulai pada 18 Mac oleh kerajaan mereka sendiri. Kerana terpaksa, kerana pandemik ni membahayakan satu dunia. Jadi kalau mereka ni sebagai orang yang bertanggungjawab melaksanakan tugasan-tugasan kerajaan sendiri menjadi pesalah undang-undang kerajaan, terlibat satu prinsip lebih penting selain daripada keadilan. Prinsipnya adalah dipanggil prinsip tanggungjawab dan kebertanggungjawab. Accountability and responsibility. Iaitu setiap menteri, setiap exco sebagai jemaah menteri dan ahli exco sebagai cabang cabang eksekutif dalam sistem kerajaan bertanggungjawab untuk mengambil kebertanggungjawaban sekiranya mereka salah dalam melaksanakan tugas. Itu sebablah saya telah pada hari yang sama hukuman dijatuhkan pada 28 April, saya telah memberi saranan kepada kedua-dua mereka supaya meletakkan jawatan. Itulah suatu tindakan yang selari dengan sistem tadbir urus negara. Dan tidak perlu Perdana Menteri ataupun Menteri Besar memaksa mereka letak jawatan. Mereka sepatutnya sendiri mengetahui sebab mereka dah mengaku salah. You have admitted that you are guilty. Seperti mana yang berlaku dalam negara-negara lain. Banyak kes-kes sebelum ini dan juga dalam kes COVID sekalipun. Di Scotland, seorang daripada pihak eksekutif yang mengendalikan PKP ataupun perkara yang sama dengan PKP di Scotland telah ingkar PKP dan telah pun meletak jawatan. Begitu juga dengan menteri-menteri tertentu di negara-negara tertentu. Dan sebelum daripada PKP ni pun, kalau seorang menteri membuat suatu kesalahan, bukan jenayah sekalipun, yang tidak bermoral, dia akan meletak jawatan. Dan perkara ini penting. Sebab kalau kita nak negara kita ni melangkah kepada satu negara yang maju, negara yang demokrasi yang matang, maka menteri-menteri dan juga ahli exco dan pegawai-pegawai lain dalam sistem tadbir urus negara perlu mengambil teladan pengamalan sistem tadbir urus konsep accountability and responsibility, tanggungjawab dan bertanggungjawab dengan serius. Kalau perkara ini tak bermula sekarang, maka kita akan rugi kematangan tadbir urus negara. So saya sarankan mereka perlu letak jawatan, dan jika mereka tak meletak jawatan, maka letaklah kepada yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia untuk memaksa mereka digugurkan daripada jemaah menteri
ataupun sebagai timbalan menteri, dia bukanlah Pak Menteri, dia sebagai timbalan menteri digugurkan, dan juga Menteri Besar Perak hendaklah melakukan perkara yang sama secepat mungkin dalam tempoh paling lewat pun dalam masa seminggu daripada sekarang, sebab perkara itu telah berlarutan daripada 28 April. Yang pertama, mereka sendiri perlu melaksanakan tanggungjawab. Itu saya rasa adalah secara rumusan berkaitan isu 2 darjat ni. Itu 2 darjat itulah. Okey, baik Tuan Hanif. Kalau kita lihat sebelum ini rakyat Malaysia telah digempangkan pada 1 Mei dengan ketidakpuasan hati mereka apabila Bank Negara Malaysia membuat pengumuman bahawa interest akan terus dikenakan kepada peminjam. Kalau sebelum ini dalam pakej rancangan ekonomi yang amat berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa peminjam peribadi ataupun kenderaan diberikan kelonggaran untuk menangguhkan bayaran mereka selama 6 bulan. Okey, tanpa sebarang interest. Okey, begitu juga lah yang diumumkan oleh Menteri MITI kita, Azmin Ali pada ketika itu. Tetapi 1 Mei hari itu, rakyat sudah mula rasa macam berang, rakyat dah mula rasa macam tertipu, rakyat dah mula rasa macam macam nak berlaku U-turn je ni, macam itulah. Tetapi di sini saya meminta dalam peluang yang ada, mungkin dari sudut perundangan, Tuan Hanif boleh memberikan sedikit penjelasan kepada para penonton tentang moratorium yang kita bincangkan sebentar tadi. Silakan. Ya. Terima kasih Cik Zawazi. Sekali lagi ya, isu yang Saudara Zawazi bangkitkan ini memang paling relevan. Sebab dia antara 3 isu utama perundangan yang berlaku tatkala isu PKP dan COVID ni. Ya, isu moratorium ni walaupun berkaitan dengan isu rangsangan ekonomi COVID-19, iaitu ekonomi. Dan saya tidak ingin nak memberi pendapat berkaitan konsep ekonomi sebab saya bukan ahli di situ. Tapi isu perundangannya wujud. Isu perundangan sampingan di situ wujud dan perlu kita bincang di sini pada hari ini. Iaitu kalau kita boleh balik kepada apa yang telah diuraikan tadi oleh Saudara Zawazi, apa yang kita berpendapat pada 1 bulan 5 adalah rakyat mempercayai dan yakin bahawa daripada sistem ataupun pakej rancangan tersebut, mereka yang terlibat dalam perjanjian pinjaman sewa beli dan juga mereka yang terlibat dalam Islamic banking, pinjaman Islamik, akan dapat menangguhkan bayaran-bayaran mereka untuk tempoh 6 bulan. Dan akan cuma perlu membayarnya menurut konsep moratorium itu mulai pada 1 Oktober. Betul. Dan yang penting dalam fahaman mereka ni, mereka percaya bahawa tidak akan ada dibebankan dengan mana-mana bayaran tambahan. Betul. Sama ada dari sudut faedah, penalti ataupun apa-apa charge bayaran sekalipun. Itu fahaman mereka. Dan kalau kita lihat daripada pengumuman awal pihak Kerajaan Persekutuan maupun pihak Kementerian Keuangan sendiri dan juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Bank Negara pada persekitaran 1 bulan Mei pada masa itu 1 bulan April sebenarnya pada itu berlaku hujung bulan Mac awal bulan April. Pada masa itu dinyatakan dengan jelas bahawa peminjam-peminjam tersebut tidak perlu pun nak buat permohonan untuk moratorium. Secara automatik. Secara automatik. Dan oleh itu rakyat percaya bahawa kalau misal katalah pada 1 April dia perlu membayar RM350 untuk apa-apa pinjaman dia. Maka bila bulan Oktober datang nanti, dia akan bayar installment April tu sebanyak RM350. Sebagai contoh mudahnya. Dia tidak perlu fikir mungkin dia kena bayar RM375 sebagai charge tambahan sebab ditangguhkan 6 bulan. So itu pahaman mudah rakyat pada masa itu. Tiba-tiba pada 1 bulan 5 wujudnya kenyataan daripada pihak bank-bank komersial dan juga disantuni lagi oleh kenyataan awalan Bank Negara yang mengatakan terdapat kekilafan. Dan pihak bank komersial akan menghubungi peminjam-peminjam secara peribadi untuk 2 perkara. Yang pertama, untuk mengesahkan sama ada peminjam-peminjam tersebut inginkan moratorium. Yang ni bercanggah dengan yang awal tadi lah. Dan yang kedua, sama ada apa-apa perubahan terma di bawah perjanjian jual beli secara khususnya ataupun perjanjian Islamic banking. Jadi rakyat mula tertanya-tanya, pada 1 bulan April sebulan sebelum itu diberi pandangan dan diberi kepercayaan tidak ada bayaran tambahan. Sekarang kenapa bank komersial dan Bank Negara pun mengatakan, in fact Bank Negara mengatakan
pada masa itu, kesilapan itu didorong oleh kekhilafan bank negara tidak merujuk kepada terma-terma perjanjian. Itu satu pengakuan bank negara dalam kenyataan mereka. Jadi untuk pihak kerajaan persekutuan mengatakan bahawa tidak ada kenyataan yang patut disalahfahami peringkat awal, saya rasa tidak betul, tidak tepat. Sebab kalau peringkat awal tidak bercanggah dengan pada 1.5 tadi, kenapa bank negara nak minta maaf? Kata mereka. Itu yang pertama. Keduanya, even pihak-pihak berkenaan, iaitu Menteri Keuangan, Tengku Zafrul. Ya, Tengku Zafrul. Menteri Wilayah Persekutuan, Anwar Musa. Dan juga Azalina Ahmad Said telah memberi komen-komen yang mengatakan bahawa kerajaan patut memberi penjelasan lanjut tentang perubahan ini. Yeah. Jadi kalau tiada perubahan, kenapakah 3 individu politik dan 2 daripada mereka berada dalam jemaah menteri? Menteri Keuangan sendiri mengaku ada kesilapan dalam kenyataan bank negara. Yang ketiganya pula, jangan kita lupa, pada masa pakej rangsangan ekonomi diumumkan, kerajaan mengatakan rangsangan itu meliputi 250 bilion ringgit. Ya. Di mana 100 bilion ringgit adalah untuk membantu moratorium. Ya. So rakyat percaya 100 bilion itulah yang akan tolong bayar kalau perlu, tolong cover kalau perlu, isu penambahan bayaran dan sebagainya. Jadi kalau dah diletakkan 100 bilion, iaitu 100,000 juta, dah ditolak tepi untuk cover moratorium, kenapa rakyat pula kena cover tanggung lagi? Jadi di sini ni, saya percaya bukan soal menuding jari. Baik. Sebab isu sekarang ni adalah kemaslahan rakyat. Dan kita semua, tak kisahlah pahaman politik apa sekalipun, dan kita pentingkan dari segi perundangan, kita tak pentingkan menuding jari. Kita pentingkan menyelesaikan masalah rakyat. Sama ada dari sudut COVID-19 kesihatan maupun dari sudut ekonomi, perancangan ekonomi. Dan dari sudut itu, bagi kita menyelesaikan masalah ni, ada cara perundangannya, Saudara Zawali. Ya. Kalaulah seperti yang kita percayai, memang terdapat sedikit percanggahan yang ingin dilakukan oleh pihak bank komersial, mereka tidak rugi dan untuk mereka kenakan sedikit sebanyak kerugian kepada peminjam-peminjam rakyat biasa. Kalau ada percanggahan di situ, perkara itu boleh dibetulkan melalui perundangan. Dan kerajaan persekutuan mempunyai kuasa untuk melakukan. Itu perlu dilaksanakan dengan cepat. Apa maksud saya? Dan saya telah keluarkan kenyataan ini pada 2 ataupun 3 hari bulan Mei sendiri. Saya telah menyatakan bahawa menurut undang-undang, mana-mana kontrak di antara bank dan peminjam, sama ada sewa beli yang juga di bawah akta sewa beli dan Islamic banking di bawah perjanjian dan juga aktanya, adalah undang-undang kontrak. Dan undang-undang kontrak mempunyai satu prinsip dikatakan pengecewaan, frustration. Baik. By operation of law. Iaitu dengan wujudnya peruntukan perundangan. Jadi dalam keadaan satu dunia dan terutamanya Malaysia, kita lebih khususnya Malaysia, mengalami masalah ekonomi akibat daripada COVID-19, kerajaan persekutuan bertanggungjawab sebagai satu kerajaan yang matang untuk mewujudkan akta ekonomi kecemasan COVID-19. Di mana antaranya dia boleh nyatakan, yang pertamanya contoh boleh nyatakan bahawa mana-mana terma perjanjian di antara bank-bank komersial dan peminjam di bawah akta sewa beli ataupun Islamic banking untuk tempoh 1 hari bulan Mac hingga 30 hari bulan September adalah digantung serta-merta dan tidak terpakai. Yang keduanya, pihak bank komersial di bawah perjanjian-perjanjian tersebut tidak boleh mengenakan apa-apa charge tambahan ataupun bayaran tambahan untuk tujuan pelaksanaan moratorium yang diumumkan pada 1 hari bulan 4 ataupun 28 hari bulan 3 tersebut. Ini boleh dimasukkan dan apa sekalipun peruntukan-peruntukan lain dalam bidang ekonomi yang lain.
Kerana apa? Bukan rakyat sahaja yang patut tanggung masalah ekonomi. Bukan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri saja patut tanggung. Tapi bank komersial pun patut tanggung. Dan di sini, perkara ini dibenarkan dari segi perundangan. Tapi caranya, Cik Zabawi, adalah untuk rang undang-undang ini diminta untuk digubalkan secara serta-merta oleh pejabat peguam negara yang mempunyai suatu section, division gubalan undang-undang, drafting. Dan undang-undang tersebut bila telah digubal, hendaklah dibentangkan di Parlimen. Dan jangan kita lupa, sesi persidangan Dewan Rakyat adalah pada 18 Mei. Jadi kalau perkara ini boleh disediakan mulai pada hari ini 5 Mei, maka ia ini boleh dibentangkan sebagai satu rang undang-undang. Saya percaya, saya sesungguhnya percaya, mana-mana pemimpin politik di dalam Dewan Rakyat daripada 222 orang ini, sama ada Perikatan Nasional, ataupun Pakatan Rakyat, ataupun bebas, ataupun bersatu tim A atau bersatu tim B, semua akan sokong rang undang-undang. Tanpa belah bahagi, melainkan untuk mengembaskini mana-mana seksyen yang perlu. Cuma masalahnya, Saudara Zabadi, atas tujuan tersebutlah panggilan pihak-pihak profesional, panggilan pihak-pihak tertentu supaya Dewan Rakyat dilanjutkan tempoh, ada sebabnya. Untuk sebab macam ni, jangan kita lupa, pada 18 Mei, selain daripada utusan ke bawah duli yang di-Pertuan Agong, ada juga kerajaan persekutuan perlu membentangkan akta rancangan ekonomi yang diumumkan. Yang pertama, pada tak silap saya, yang pertama adalah pada 27 hari bulan Februari oleh Tun Dr. Mahathir sendiri. Sebelum penukaran kerajaan pada 1 Mac. Yang keduanya oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin pada bulan Mac yang lalu. Yang ketiganya adalah pada 1 hari bulan April oleh Tan Sri Muhyiddin. Jadi ketiga-tiga ni akan dibentangkan di Parlimen. Kena dibaca. Bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga kena diluluskan. Dan kemudian Dewan Negara, kemudian jadi undang-undang. Jadi kita perlukan masa. Jadi selain daripada rang undang-undang yang perlu dibentangkan ni, kalau kita nak bentangkan, dan saya percaya perlu dibentangkan rang ekonomi kecemasan COVID-19 ini, supaya tidak ada mana-mana kecelaruan, kekeliruan, salah faham oleh bank komersial yang mungkin akan mendiskriminasi para pelanggannya nanti, maka kita perlu lanjutkan tempoh. Baik. Kita perlukan lanjutkan tempoh. Jadi isu kedua ni secara rumusannya, Saudara Zawazi, isu moratorium boleh diselesaikan melalui perundangan Dewan Rakyat dan kerajaan persekutuan melalui bantuan pejabat peguam negara Tan Sri Idris Harun dan pegawai-pegawainya boleh membantu menyediakan rang undang-undang untuk dibentangkan supaya tidak ada permasalahan. Saya tak faham dan saya tak setuju kenyataan Kementerian ataupun Menteri Kewangan Tengku Zafrul yang menyarankan bank komersial untuk tidak mengubah. Sebagai Menteri Kewangan, beliau tak perlu sarankan. Beliau boleh terus bertegas di bawah kuasa gubalan undang-undang dalam keadaan kecemasan. Sebab bank komersial tidak boleh fikir diri mereka sendiri. Walaupun isu melibatkan berjuta, tapi 20 ataupun 30 ringgit tambahan kepada pelanggan biasa adalah seumpama berbilion kepada kerajaan persekutuan. So everybody kena terkongsikan kerugian. Itulah jawapan saya untuk isu kedua. Baik, terima kasih Tuan Hanif. Semoga terjawab soalan saya itu. Saya rasa dah terjawab dan insya-Allah saya faham. Baik, dalam tempoh PKP ini juga kalau kita lihat tempoh bermula pada 4 Mei Tuan Hanif PKP bersyarat apabila diberikan kelonggaran kepada sektor ekonomi untuk memulakan industri masing-masing untuk menjana ekonomi dan pendapatan rakyat dan sebagainya. Dilihat ada orang melihat dari sudut yang positif, ada yang melihat dari sudut yang negatif, ada yang lebih suka untuk memperhalusinya, ada yang lebih suka untuk melihat keadaan sekitar dalam negeri mereka masing-masing. Okey, kalau kita lihat ada di antara beberapa negeri yang menangguhkan, ada yang dikatakan tunggu masa untuk melihat keadaan tertentu, memandangkan negeri mereka bersempadan dengan negara lain dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat daripada apa yang berlaku beberapa hari ini, apabila ada di antara kerajaan negeri yang dikatakan tidak mahu
meneruskan ataupun memulakan PKPB ni, saya ingin bertanya sebagai rakyat Marhain, saya ingin bertanya kepada Tuan Hanif dari sudut perundangan, adakah kerajaan negeri berkuasa ataupun mempunyai hak untuk tidak mengikuti PKPB ini? Mungkin atas alasan-alasan tertentu yang sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Silakan Tuan Hanif. Ya, terima kasih sekali lagi Saudara Zawazi. Isu ketiga ni adalah isu yang paling penting. Sebab ini bukan isu perundangan sahaja, Saudara Zawazi. Ini melibatkan isu perlembagaan. Baik. Sebenarnya isu ni telah saya bincang secara panjang lebar semalam dalam satu lagi live streaming lebih kurang sejam setengah. Pada hari ini saya akan ringkaskan ya untuk menjawab soalan dengan padu. Untuk permulaannya, sebenarnya isu COVID-19 adalah dinamakan penyakit berjangkit. Kita semua faham. Kita bukan pakar kesihatan, tapi kita difahamkan. Ini adalah penyakit berjangkit. Dan dari segi perlembagaannya, Kerajaan Persekutuan mempunyai kuasa untuk mengendalikan beberapa perkara di bawah Kerajaan Persekutuan sahaja. Dan ada setengah kuasa-kuasa diserahkan kepada kerajaan negeri sahaja. Tapi ada juga setengah perkara-perkara yang diberikan kongsi secara bersama antara persekutuan dan negeri. Itu adalah struktur perlembagaan yang dipanggil federalisme, iaitu konsep perkongsian kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Rakyat Marahain, rakyat biasa, dia faham kalau ada kerajaan persekutuan, maka dialah yang berkuasa membuat undang-undang di parlimen. Perkara yang dia tak boleh campur ataupun dia kena kongsi dengan negeri, dia kena hormat dan kena berkongsi kuasa dengan kerajaan melalui Dewan Undangan Negeri tersebut. Dan untuk faham perkara ini, ya, Saudara Zawadi, secara khususnya di bawah item 7. Item 7, jadual item 7 senarai 3. Jadual ke-9 di dalam perlembagaan. Dia menyatakan apakah dia kuasa-kuasa yang perlu dikongsi antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Item 7 dengan khusus menggunakan perkataan-perkataan ni. Senang untuk rakyat faham. Dia item 7 mengatakan kesihatan awam, kebersihan. Dalam bahasa Inggeris dia sanitation. Koma lagi penyakit berjangkit. Tiga perkara ni dikhususkan untuk dikongsi oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Jadi kerajaan persekutuan tak boleh kata ini adalah kuasa eksklusif kami. COVID-19 adalah kuasa eksklusif kami. Kerajaan negeri pun tak boleh kata COVID-19 adalah kuasa eksklusif kami. Tapi secara lanjutnya, setelah kita melihat kepada item 7 yang saya sebut tadi, kita kena faham pula. Dari segi parlimen, kita sudah ada suatu akta. Akta 342. Ya, yang dikatakan untuk mencegah penyakit yang diwujudkan pada tahun 1988. Akta itu tiada masalah. In fact, kerajaan negeri tidak membantah akta tersebut. Dan memang kerajaan persekutuan di bawah kuasa berkongsi ini mempunyai kuasa untuk menggubal akta tersebut. Tapi PKP 1, 2, 3, 4 dan 5 ni tidak terkandung di dalam akta. Rakyat kena faham. Kalau kita buka akta, PKP tak ada dalam akta. Macam mana PKP ni wujud? PKP ni adalah dipanggil suatu undang-undang kecil. Yang diwujudkan kuasanya, kuasa ibunya datangnya daripada Akta 342, Section 11. Sebab Section 11 dalam bahasa mudahnya dikatakan dalam menjalankan kuasa untuk menyelaraskan atau menyelenggarakan mana-mana penyakit berjangkit pada bila-bila masa. Menteri berkenaan dalam Akta 342, Menteri berkenaan dalam Menteri Kesihatan boleh mengeluarkan perintah-perintah yang sekarang kita panggil PKP. Jadi PKP ini dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan yang diberi kuasa di bawah Section 11 Akta 342. Alright. Jadi kedudukan PKP ini tak setaraf dengan Akta 342. Dia di bawah Akta 342. Dan Akta 342 dan PKP ini pula tak setaraf dengan perlembagaan. Perlembagaan di atas sekali. Iaitu kuasa kongsi ni atas pada Akta 342, atas pada PKP. Follow tak setakat ini? Jadi atas konsep tersebut, Cik Zawazi, apabila suatu PKP terbaru dikeluarkan, dan jangan kita lupa, PKP pertama, kedua, ketiga, keempat, kerajaan negeri tak pernah bantah. Sebab kerajaan negeri pun setuju. Daripada Akta 342 adalah sesuai untuk cuba membendung COVID-19 dan Akta 342 tidak dibantah.
PKP 1 hingga 4 tidak dibantah kerana pergerakan-pergerakan dikawal dengan ketat, kemudian diketatkan dan sebagainya. Cuma PKP 5 ni, kerajaan negeri mengatakan, sabar sekejap. Kami tidak dirunding. Pendapat kami tidak diambil. Keadaan negeri kami tidak dilihat dengan secara perinci. Dan tugas kami sebagai kerajaan negeri adalah untuk melihat kerajaan kami, rakyat kami. Saya bagi contoh lah. Contoh ni senang kita nak faham. Menurut PKP 5, Kerajaan Persekutuan mengatakan bidang ekonomi restoran contohnya boleh dibuka. Dan di mana kalau misalnya restoran yang mempunyai meja kecil, 4 orang duduk, sekarang ni 1 atau 2 orang boleh duduk. Kalau mejanya besar, dulu 8 orang, sekarang 3 atau 4 orang boleh duduk. Itu adalah arahan PKP secara ringkas lah di bawah PKP 5. Tapi negeri Selangor contohnya, dia mengatakan bahawa dia tidak akan melanjutkan lagi PKP 5 dalam bidang restoran, makanan. Sebab apa dia kata? Kalau dia buka, dia takut kelonggaran dalam penjarakan ni boleh menyebabkan rakyat negeri Selangor terdedah kepada jangkitan COVID-19 dan membawa angka jangkitan kepada satu ombak yang kedua, tsunami. Gelombang yang kedua. Yes. Dan untuk negeri Perlis contoh atau Kedah, negeri pertanian, mereka mungkin perlonggaran itu tidak bahaya untuk bidang pertanian. Sebab pertanian melibatkan ladang-ladang ataupun bendang-bendang yang luas. Dan tidak ada suatu jarak yang rapat antara pekerja-pekerja. Contoh. Ini adalah perkara yang secara logiknya, secara munasabahnya, cuma negeri masing-masing akan tahu. Jadi, apa yang dinyatakan oleh negeri dalam fahaman saya, bila saya baca laporan-laporan daripada negeri Sabah, negeri Kedah, Pulau Pinang dan sebagainya, setakat ni saya percaya 9 atau 10 buah negeri yang mengatakan bukan dia orang tidak akan ikut, tapi dia tidak akan ikut sekarang ini. Bila dia orang ikut, dia akan buka sedikit demi sedikit. Jadi pilihan itu mereka kata mereka perlu kerana keperluan negeri mereka. Pokoknya di sini, soalan Tuan Zawawi, adakah mereka mempunyai kuasa? Seperti yang saya telah rujuk tadi, memandangkan ini adalah perkara yang perlu dikongsi kuasa. Maka mereka mempunyai kuasa untuk mengatakan bahawa kami tidak setuju dengan pelaksanaan undang-undang tersebut. Sebab apa sekarang ni? Pelaksanaan PKP ni dilakukan oleh Menteri Persekutuan. Dan Dewan Undangan Negeri, kesemua negeri, tidak ada di dalam Akta 342 menyatakan dengan khusus bahawa kami menyerahkan segala hak untuk membuat keputusan berkaitan negeri kami melalui PKP kepada Menteri Kesihatan Persekutuan. Dia tak kata. Kalau ada, maka di bawah perlembagaan, barulah Menteri Kesihatan boleh buat satu Malaysia tanpa merujuk kepada negeri. Dan kalau dikata macam tu pun, bawah perlembagaan itu mengatakan, DUN perlu bersidang untuk memberi kelulusan yang sepatutnya untuk pemberian kuasa kepada Menteri Persekutuan. Tapi setakat ini, apa yang kita perlu faham dari segi rangka perundangannya, Kerajaan Persekutuan ada PKP 5. Negeri mengatakan dia tak akan ikut. Tapi negeri belum ada apa-apa PKP negeri itu sendiri yang diluluskan sama ada oleh Dewan Undangan Negerinya ataupun oleh Exco-nya sendiri. Belum ada. Dan sekiranya lah mereka nak dari segi perlembagaan tidak mengikuti PKP 5, maka saya sarankan secara jujur dan rendah diri saya sarankan bahawa negeri-negeri secepat mungkin memanggil mesyuarat kerajaan negeri untuk mengesahkan bahawa kami dengan ini tidak bersetuju dengan PKP 5 dan akan mengeluarkan PKP kami sendiri tentang kelonggaran. Sehingga perkara itu berlaku, kami menerima pakai PKP 4 Persekutuan sebagai masih sah. Dalam keadaan itu, maka negeri-negeri boleh melaksanakan apa yang mereka umumkan. Cuma, sikit ni, saya kena jelaskan, saya minta maaf. Tak apa, silakan. Bila negeri-negeri nak melaksanakan PKP-nya sendiri, kalau ada restoran, contohnya kita ambil restoran. Restoran yang masih nak buka di Selangor. Dan kerajaan negeri Selangor nak tahan atau nak mengambil tindakan. Mereka perlu meminta bantuan polis. Tapi polis ni adalah bukan di bawah kuasa negeri, di bawah perlembagaan. Polis adalah di bawah senarai satu, iaitu kuasa persekutuan. Walhal, polis
diberi tanggungjawab di bawah akar polis sendiri untuk melaksanakan segala kuasa mana-mana kerajaan atau agensi yang dibenarkan di bawah perlembagaan. Jadi dari segi perlembagaannya, polis tahu kuasa persekutuan dia kena tolong, kuasa negeri dia kena tolong. Dari segi perlembagaan, sepatutnya dia boleh tolong negeri. Tapi dari segi praktikalnya, adakah polis akan secara sukarela nak pergi, macam contohnya Ketua Polis Negeri Selangor, adakah dia nak bantu melaksanakan PKP Selangor secara berlawanan dengan Ketua Polis Negara, Amir Badi, Persekutuan? Boleh tu boleh dari segi perlembagaan. Tapi inilah dia kematangan pentadbiran kerajaan yang perlu ada sekarang. Di mana kerajaan persekutuan perlu tahu mereka tidak boleh mendiskriminasi kuasa negeri dengan mengarahkan polis contohnya, mengarahkan penjara contohnya, ataupun mahkamah untuk tidak mengikuti PKP negeri. Tapi di akhir sekali, secara musnah, sebelum soalan ditanya secara lanjut, akhir sekali saya percaya yang penting sekarang ni adalah masalah COVID-19. Dan perkara ini tidak boleh menunggu pelaksanaan perundangan yang ikut prosedur-prosedur yang lanjut, perbincangan di Dewan Rakyat dan sebagainya. Oleh kerana itulah perlembagaan kita sebenarnya memerlukan kedua-dua pihak di sini, kerajaan pusat dan kerajaan negeri, memahami dengan matang dan dengan jujur bahawa kuasa berkongsi ini patut berbincang. Apa yang patut dilakukan sekarang ini adalah kerajaan persekutuan patut memanggil menteri besar ataupun exco kerajaan negeri masing-masing untuk berbincang semula kandungan PKP 5. Sebab kerajaan persekutuan tahu dan kerajaan negeri tahu bahawa kuasa ini adalah kuasa perkongsian. So kalau ada kerajaan negeri yang dapat memberi alasan yang wajar, kenapa? Contohnya, bidang restoran tidak akan dibuka lagi. Dan kerajaan persekutuan patut terima kalau alasannya kukuh. Dan benarkan Selangor ataupun negeri lain untuk membebaskan diri daripada isu tersebut. Yang lain boleh ikut. Sebab itulah kematangan politik. Itulah kematangan pentadbiran urus negara dan negeri. Satu perkara yang perlu rakyat tanya, kenapa benda ni baru sekarang jadi isu? Jawapannya cukup mudah. Sebab selama tempoh 61 tahun, kita tidak pernah. Yalah, selama 61 kita tidak pernah di ini. Sebelum daripada 9 Mei 2018, kita cuma pernah ada satu kerajaan. Di persekutuan dan biasanya satu kerajaan di negeri. Jadi kita tidak pernah ada perbalahan kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Tapi dalam tempoh 2 tahun yang lalu, sejak 2018 sampai sekarang, kita sudah ada 3 kerajaan, Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan sekarang Pakatan Nasional. Jadi pastinya perkara-perkara yang tidak pernah berlaku akan berlaku. Cuma pokoknya kita kena buka balik perlembagaan persekutuan. Jawapan ada di situ. Jadi saya sarankan dalam tempoh yang terdekat, 48 jam ataupun 24 jam daripada sekarang, kerajaan persekutuan memanggil kerajaan negeri itu yang sepatutnya untuk berbincang semula supaya Akta 342 yang tidak dibantah tidak menjadi isu. Tapi PKP dilonggarkan ikut negeri masing-masing supaya tak menjadi suatu isu perlembagaan. Okey. Baik, Tuan Hanif, saya ada satu soalan yang sangat berkaitan dengan apa yang kita bincangkan baru je sebentar tadi daripada Nizam Zakaria. Katanya berdasarkan apa yang telah pun diterangkan oleh Tuan Hanif sebentar tadi, apakah kenyataan daripada Menteri Kanan Azmin Ali yang mengatakan akan mengambil tindakan kepada negeri yang tidak mematuhi PKPB ini adalah wajar? Dia minta sedikit pandangan daripada. Secara ringkas saya mengatakan kenyataan Azmin Ali dan lebih kurang sama oleh kenyataan Menteri Kanan Ismail Sabri semalam juga adalah tidak begitu tepat. Saya sarankan menteri-menteri ini yang pertamanya mendapat pendapat undang-undang daripada pejabat peguam negara terlebih dahulu. Sebab ini bukan isu ego bukan isu kerajaan persekutuan lebih tinggi daripada kerajaan negeri. No. Dari segi perlembagaan, bila kuasa perlu dikongsi, semua sama taraf. Jadi untuk memberi suatu kenyataan mendesak kerajaan negeri ikut, kalau tidak kerajaan negeri boleh disaman, sama juga kerajaan negeri pun boleh memberi suatu ugutan kepada kerajaan persekutuan kalau dia nak. Dia boleh kata kalau awak paksa kami buka dan kalau statistik perangkaan jangkitan COVID kami memuncak lagi, maka kami saman pula kerajaan persekutuan. Saman menyaman ni takkan selesaikan masalah. Tadbir urus negara perlu dilaksanakan dengan cara yang matang. Tidak elok untuk menteri-menteri keluarkan kenyataan-kenyataan yang
tidak begitu sopan dan tidak Baik. begitu beradab, terutamanya jika tidak mengambil pendapat perundangan daripada pihak tertentu terlebih dahulu. Dan oleh itulah saya mengatakan, jangan gopoh Menteri. Sepatutnya sebelum kenyataan diumumkan untuk PKP 5 pada 1 hari bulan 5, Ya. sebelum daripada itu, patut dipanggil semua menteri, semua menteri besar dan ketua menteri untuk berunding bagi PKP 5. Tapi apa yang berlaku, betulkan saya kalau saya salah. Bukan peristiwa menunjukkan 1 hari bulan 5, hari buruh, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membuat pengumuman tentang pengadaan PKP 5 ni. Ya. Yang berkuat kuasa mulai 4 hari bulan 5. Dan menurut kenyataan Azmin Ali semalam, dia mengatakan bahawa mereka telah pun menyediakan PKP 5 ataupun draft PKP 5 yang diserahkan kepada negeri-negeri cuma pada 2 hari bulan 4, iaitu selepas pengumuman. Dan 2 hari, itu pun 2 hari bulan 4 adalah hari Sabtu, hari cuti. 4 adalah hari Ahad. 4 hari bulan 4 adalah hari Isnin. Jadi adakah ianya adil untuk kerajaan persekutuan melayan kerajaan negeri seperti itu? Bukankah lebih wajar untuk sabar dulu, panggil kerajaan negeri, bincang, tengok, bagilah Selangor, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, siapa saja memberi komen untuk bahagian-bahagian tertentu dan mengambil kira sebelum PKP dilanjutkan mulai pada 5 hari bulan, iaitu hari ini lah kan. Hari bulan 5 PKP 5 tersebut. So this is it. Kenyataan Azmin Ali bagi saya adalah tidak wajar, tidak tepat dan tidak sepatutnya dilontarkan di khalayak ramai, menunjukkan seolah-olah kerajaan persekutuan tidak menghormati peruntukan perlembagaan yang mengatakan kuasa penyakit berjangkit ni adalah kuasa bersama antara persekutuan dengan negeri. Baik, terima kasih Tuan Hanif untuk jawapan itu. Baik, soalan daripada Astronaut Hungry. Assalamualaikum Tuan Hanif. Soalannya, adakah selepas menjalani hukuman penjara, pesalah-pesalah yang melanggar undang-undang PKP ini akan memegang gelaran banduan seumur hidup mereka? Itu soalan dia daripada Astronaut Hungry. Satu soalan yang cukup bagus dan kita pernah sentuh dalam siri-siri secara ringkas sebelum ni, tapi relevan sebab COVID-19 ni adalah benda yang baru. Cara ringkasnya dia ada 2 kategori. Apabila mahkamah mendapati seseorang bersalah dari segi jenayah, dia ada 2. Kalau jenayah itu boleh didaftarkan sebagai jenayah, maka dia akan seumur hidup dipanggil sebagai banduan ataupun pesalah. Convicted person. Dan rekod ataupun daftaran tersebut boleh dirujuk oleh pihak-pihak berkenaan. Seperti contoh, kalau kita nak buat permohonan bekerja dengan perkhidmatan awam, maka agensi tersebut boleh merujuk pendaftaran. Dan kalau didapati nama kita sebagai pesalah, mungkin kita takkan diberi jawatan tersebut. Okay? Tapi yang keduanya, kalau tidak boleh didaftar, seperti kes-kes pelanggaran trafik, saman-saman trafik, walaupun dia adalah kesalahan jenayah, tapi dia tidak didaftar sebagai kesalahan yang terdaftar. Dan daripada apa yang telah diumumkan secara tepat oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Hamid Badur pada hari Isnin yang lalu, 4 hari bulan Mei, saya percaya beliau telah mengumumkan secara betul bahawa pesalah-pesalah PKP sahaja di bawah PKP, bukan menghalang polis membuat kerja di bawah Seksyen 86 Kata Keseksaan atau sebagainya, tidak. PKP sahaja tidak akan didaftar. Sebab dia bukan kesalahan yang dibenarkan didaftar. So, menjawab Astronaut Hungry tadi, maksudnya kalau kita dituduh di mahkamah melanggar PKP dan kita didapati bersalah, selagi pertuduhan kita cuma PKP, maka kita bukan pesalah selepas menjalani hukuman. Tapi kalau kita dituduh juga menghalang polis melakukan kerja ataupun membawa kenderaan dengan cara bahaya di bawah Seksyen JPJ, maka itu boleh didaftar, yang ini tak akan didaftar. Okey, baik. Semoga terjawab soalan daripada Astronaut Hungry. Tuan Hanif, saya mohon maaf, saya terpaksa ambil satu lagi soalan. Boleh ya? Boleh, tak masalah. Baik, daripada Mekar Harum, ditanya, Assalamualaikum Tuan Hanif. Mohon pencerahan daripada Tuan. Mekar Harum. Mekar Harum namanya. Dia minta tolong pandangan daripada Tuan Hanif. Apakah tindakan yang boleh kita ambil sekiranya majikan memberhentikan kami dalam tempoh PKP ataupun kami tidak dibayar gaji? Silakan.
Baik, dia adalah satu soalan yang cukup luas jawapannya kalau saya nak Ya. bagi. Tapi secara ringkas, Mhm. yang pertamanya dia ada dua permasalahan di sini. Ya. Adakah majikan mengambil kesempatan daripada COVID-19 untuk Mhm. membuang kerja dan tidak membayar gaji? Itu yang Baik. pertama. Mhm. Ataupun yang keduanya, adakah majikan terpaksa sebab dia memang tidak ada pendapatan. Mhm. Bukan sahaja pekerja tak boleh dibayar gaji, dia sendiri tak ada pendapatan sebab Mhm. dia berhenti untuk 22 bulan. Betul. Dua-dua perkara ni untuk membuat keputusan Ya. perlu dibawa kepada mahkamah masing-masing. Baik. Kalau gaji kita di bawah jumlah RM3,000, tak saya, kita perlu bawa kepada mahkamah buruh. Dan sekiranya lebih daripada itu, kita bawa kepada mahkamah industri. Tapi kita kena berlaku adil. Ya. Bukan semua majikan akan mengambil kesempatan untuk membuang. Mhm. Kalau dia ada aktiviti, dia masih berjalan, masih ada pendapatan ataupun pada masa dulu pendapatan yang dia buat, dia ada reserve untuk 3 bulan ke 4 bulan, maka dia perlu membayar gaji. Itu Baik. tidak ada alasan. Tapi Mhm. macam setengah-setengah sektor, macam saya contohnya, Ya. bulan per bulan. Maka kalau kita ada pendapatan yang masuk dalam bulan-bulan COVID ni, kita memang wajib bayar. Dan Alhamdulillah lah setakat ni saya dapat bayar. Mhm. Tapi kalau ada majikan tak dapat untuk dia nak jalankan rumah dia sendiri, Mhm. macam mana dia nak bayar gaji? Itu mahkamah akan buat keputusan. Pokoknya maksud dia Mhm. undang-undang tidak zalim untuk Ya. memaksa seorang peniaga ataupun majikan yang tidak boleh menjalankan perniagaan untuk terus membayar gaji. Baik. Pada masa yang sama, undang-undang pun tak zalim untuk membenarkan majikan berlaku zalim terhadap pekerja-pekerja dia yang sepatutnya dibayar gaji tapi dia tidak bayar gaji. Jadi pekerja-pekerja ni patut membawa mengikut kategori gaji masing-masing ke mahkamah buruh ataupun Mhm. mahkamah industri. Yang boleh dibawa sebab mahkamah akan mulai bersidang pada 12 hari bulan 5 nanti. Baik. Saya harap Alhamdulillah, semoga terjawab soalan daripada untuk Mekah Harum. Terima kasih. Terima kasih Tuan Hanif untuk malam ini. 1 jam lebih kita bersiaran. Alhamdulillah, banyak di antara perkongsian-perkongsian yang cukup menarik pastinya dapat memberikan penerangan dan penjelasan kepada rakyat jelata, terutamanya rakyat marhain macam saya. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya sudah jelas dalam pemikiran kita apakah sesuatu isu kalau kita fikirkan ataupun kita pandang dari persepsi perundangan. Ya, kerana kita sebagai rakyat biasa, biasanya kita suka memberikan hukuman tanpa kita mengetahui sebenarnya hakikat perundangan dan sebagainya. Terima kasih Tuan Hanif kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini, insya-Allah untuk siri yang ke-59. Kalau diizinkan kita akan ke siri yang ke-60 insya-Allah selepas ini. Terima kasih Tuan Hanif, selamat berpuasa. Terima kasih kembali dan Ya. betul dan tepat semestinya doa Allah Subhanahu Wa Taala yang mana yang kilas dan pincang daripada kelemahan saya sendiri. Dan saya harap Ya. pada masa sesi yang akan datang jika kita berjaya mengadakan satu lagi sesi, insya-Allah COVID-19 telah hilang daripada Amin ya Allah, amin amin. Malaysia, insya-Allah. Amin insya-Allah. Insya-Allah. Baik, dan kita boleh buat talk show di studio pula lepas ni insya-Allah. Kita kembali ke studio. Insya-Allah. Insya-Allah. Dengan raya. Ya. InsyaAllah. Baik, terima kasih Tuan Hanif. Kita jumpa lagi. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan Tuan Hanif sekeluarga. Untuk itu, kami daripada Jom Channel ucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton yang sentiasa setia bersama dengan kami. Komen yang diberikan, soalan yang diberikan. Alhamdulillah, terima kasih. Jaga diri masing-masing. Kita jaga kita insyaAllah. Semoga PKP ini akan berhenti dengan secepat mungkin dan semoga Allah mengangkat kembali penyakit yang dibawakan kepada kita sebagai ujian untuk kita sebagai hamba-Nya. Semoga kita terus bersabar dan semoga dengan apa yang diuji ini akan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita jumpa lagi. Saya Zawazi Yusof. Salam syukur, salam kemaafan daripada saya dan juga kru Jom Channel. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Kita jumpa lagi.